Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah we will continue our lesson on the next topic, which is geometric progression. So this is the last topic of the semester of Engineering Mathematics 3. And okay, we will continue. Dalam geometric progression, kamu akan belajar 3 perkara sebenarnya. Yang pertama, terms. Yang kedua, sum of terms. Dan yang ketiga, application. Actually, sum of infinity ni termasuk di dalam sum of term. That's why I only highlight 3 things. Okay, so bila kamu belajar tentang term dan sum of term, ada 2 jenis soalan yang akan ditanyakan, iaitu soalan direct dan soalan indirect. Bentuk soalan direct untuk term dan sum of term adalah kamu diberi maklumat dalam formula. Contoh sekarang term ni formulanya adalah AR to the power of n minus 1. Dalam formula kamu ada A, ada R, ada N. Jadi masuk direct question adalah untuk soalan yang diberi pada kamu, nilai A dah ada, nilai R dah boleh kira, nilai N pun dah ada. Substitute masuk formula terus dapat jawapan. That is direct question. Indirect question pula, kamu dah diberi siap-siap nilai TN-nya. Kamu mungkin nak cari nilai A atau nilai R atau nilai N dalam soalan. That is indirect question. Whereby soalan bentuk analisis ataupun application adalah soalan berbentuk problem solving. So at the end nanti kita akan masuk bahagian problem solving lah, khas 1. Okay, so dalam kita kenal dulu geometric progression. Geometric progression is a sequence in which each term after the first term is obtained by multiply a fixed number. Okay, yang saya nak highlightkan di sini adalah beberapa words penting, iaitu the first one, sequence. Sequence ni maksudnya susunan nombor. Kemudian first term. First term ni apa punya A. And then multiplied by a fixed number. Multiply ni kita punya operation. And fix ni adalah kamu punya common ratio. Kalau dalam arithmetic progression kamu ada common difference huruf D. Tapi kalau dalam geometric kamu ada R. R ni untuk ratio. Okay, kalau geometric kita punya operasi tambah. Maksudnya kalau contohnya awak punya AP, nilai pertama awak 1. Kalau awak punya D adalah 4, nilai kedua awak 1 tambah 4, 5 tambah 4, 9, ... Ini AP. AP kita perolehi sekuen kita berdasarkan operasi tambah. Tapi kalau dalam GP, ni GP, saya akan banyak guna GP, AP je lah. Dalam GP, kita dah tak guna operasi tambah, tapi kita guna operasi multiply, which is darab. So, untuk GP, benda pertama yang kita akan belajar adalah saya pandang kalau nanti macam serabut kat sini. Maafkan saya mengambil masa sedikit untuk memadamnya. Okey, kalau dalam GP, perkara pertama yang awak kena tahu adalah tentang common ratio lah. And then, as usual, kamu mesti ada formula term. So, formula term adalah AR to the power of n minus 1. And then A. So A masih lagi sama, iaitu A merupakan nilai first term. Okay, so sekarang kita tengok contoh geometric progression. So contoh geometric progression kat sini kita ada satu susunan nombor. Susunan nombor ni memang confirm dah geometric progression. Jadi kita nak kenal nilai A. A adalah nilai yang pertama. Saya rasa tak ada masalah untuk kenal pasti nilai A. Awak ambil je nilai depan sekali ni, inilah nilai A awak. Yang ni nilai depan sekali 6. So ini A dia adalah 6. Nak dapatkan nilai R pula adalah kamu perlukan operasi bahagi ataupun per. Bahagi ataupun per. Jadi nak bahagikan yang mana? Kita ambil yang sepasang macam ni. Dia sama je macam awak buat arithmetic, kita nak ambil yang sebelah-sebelah. And then kalau arithmetic tolak kan, sekarang ni kita akan bahagikan. Yang kiri kanan bahagi kiri.
Contoh, R is equals to 125 divided by 25 equals to 5. Contoh yang bawah ni saya ambil yang tengah ni. R equals to 24 divided by negative 12, negative 2. So that is how you calculate the value of A and R. Okey, sekarang ni contohlah. Saya nak buktikan satu susunan nombor ini adalah GP. Contohnya yang ni, soalan ni, saya nak proof GP. Cara untuk proving GP, dia sama macam nak proof AP. Kita kena guna common dia. So, kalau nak proofkan sesuatu, GP awak kena dapatkan R1 sama dengan R2. Maksudnya macam ni. Contoh kita ambil yang pertama ni. 1, 5, 25, 1, 2, 5. Dot, dot, dot. So, caranya adalah first kali kita kena dapatkan R1. Mana satu R1, awak ambil je mana-mana pasangan. Kita ambil warna hijau lah. Gitu. Nampak sikit kan? Contoh saya nak ambil yang depan ni sebagai R1 saya. So, R1 sama dengan 5/1 equals to 5. Okay, dah dapat R1. Kira pula R2. Mana nak dapat R2? Pilih lagi mana-mana pasangan. Contoh saya nak ambil pasangan yang belakang ni. R2 equals to 1 to 5 divided by 25. So, I got 5. Sekarang ni, kita compare kan. Tengok R1 sama dengan 5. R2 sama dengan 5 juga. So, if R1 is equals to R2, therefore, this is geometric progression. Okey, katakan kamu ada soalan dia macam ni. Given that a sequence 9, 3, 1.5. So, soalan awak proofkan dia ni GP ke tidak. So, step dia sama je macam step tadi. Saya ambil colour lain lah supaya nampak sikit kan. Nampak purple. Okey. So, saya ambil R1. R1 kita ambil macam ni kan, dia bilangan dia cukup je kan. So, ambil ini sebagai R1 kamu. 3/9 dapat 1/3. Lepas tu ambil pula pasangan yang belakang ni. Jadi awak punya R2. 1.5 divided by 3. Ni you guna calculator Sekejap saya tekan. 1.5 divided by 3. Okay, kita dapat 1/2. So, sekarang awak tengok R1 dengan R2 kita dah tak sama kan. So, buat kesimpulan. R1 is not equals to R2. Therefore, not geometric progression. Okay. Next is macam mana cara nak kira nilai Tn. So, cara nak kira nilai Tn, first kali kita kena tengok. Kita tengok maklumat soalan kita lah. So, dalam soalan kita ni, kita diberi maklumat tentang satu GP. Ni kita beri GP. So, sekiranya kita dah diberi GP, maknanya kita dah boleh dapatkan nilai A kita dan nilai R. So, dapatkan nilai R, ambil je lah pasangan mana-mana. Saya ambil yang belakang ni. R sama dengan 1/3. Ingat, R ialah kanan bahagi kiri. Okay. 1/3 dah tak boleh simplify, maknanya inilah nilai R kita. And then kita nak 10 term. So, T 10. 10 adalah nilai N. Jadi, step 1, kenal pasti formula lah. Nak guna formula apa? So, formula kita nak cari term, jadi kena guna formula term. Tn equals AR to the power of N minus 1. N ni sebenarnya N kecil macam subscript sorry lah, dia macam kurang jelas pula tulisan saya. Okay, A. So, kita nak cari T10. Substitute lah nilai A. A is 9. Better letak kurungan R is 1/3. To the power of N. N is 10 minus 1.
So yang ni terus tekan calculator and then you will get, make sure 1/3 tu letak dalam kurungan 1/2187. Okay, nak buat dalam perpuluhan pun boleh, tapi saya nak buat dalam pecahan lah, sebab pecahan nilai dia lebih tepat berbanding perpuluhan. Okay, next is you are given the value of T. Tapi apa yang kita nak cari soalan ni? Soalan ni, jap saya tukar colour sebab siapa yang colour dah purple ni, kita tukar warna merah. Gitu, okay. Find the first term. Kita nak cari first term and common ratio. Ada dua benda nak cari, maknanya kalau ada dua benda, mesti dapatkan dua equation. Sama je. Kat mana-mana belajar pun sama je. Kalau nak cari dua perkara, mesti ada dua equation. Okay, the information given adalah, the first one, you are given T5. The second one, you are given T10. What is question 1? The question 1, you to find A and R. So, berdasarkan maklumat, berdasarkan info, kita mesti dapatkan formula. Formula. So, info awak diberi nilai T. Maknanya, mesti guna formula T. Kalau info awak diberi S, sum of, awak mesti guna formula sum of. Tapi tak masuk lagi lah tajuk tu. Alright. So, sekarang kita diberi dua maklumat. Yang ni saya kena buat kecil sikit sebab sekejap lagi nanti tak muat. Saya dah try dah buat ni. Okay, so you ada T5 is equals to -4. And then the second information is T10 is equals to 1/8. Apa yang kamu perlu buat adalah, dekat T5 ni kamu kena tukarkan dia jadi formula AR ni. Maknanya T5 adalah AR to the power of 5 minus 1 equals to -4. Meaning here AR to the power of 4 is equals to -4. So, ini adalah maklumat pertama kita. And then, yang saya tulis kat bawah dulu lah, yang ni di bawah So, you dapat T10 is equals to 1/8 AR to the power of 10 minus 1 equals to 1/8. Actually, you boleh buat 1/9 terus. AR /9 terus. AR to the power of 9 is equals to 1/8. Jadi, ini adalah second information kita. Okay, sekejap I want to erase this part supaya you tak pening, which is pening juga sebenarnya. Okay, now kita akan moving on untuk pengiraan nilai E. Okay. So, sekarang awak dah ada dua formula, dua equation. Cara nak dapatkan nilai A dan R adalah kamu kena bahagikan. Kalau AP kita kena tolakkan kan, equation 2 tolak equation 1. Sekarang awak kena bahagikan equation 2 divide by equation 1. Dia mesti kan, ni kan awak nampak yang ni ada, kita ada 10 kat sini, kita ada 5 kat sini. Awak mesti bahagikan T yang lagi besar dengan T yang lagi kecil. Sebab nanti kita nak tolakkan kuasa dia ni guna hukum indeks. Okay, dia jadi macam ni. T10 is AR to the power of 9. T5 is AR to the power of 4. This is equals to, letakkan nilai dia, 1/8 over 4. Okay, yang ini, A dengan A ni boleh potong lah sebab atas bawah kan bagi. And then, R dengan R ni boleh potong juga. Yang ini 4, so awak tolak 4 atas ni. Kalau awak bawa terbalik tadi, nanti awak akan dapat kuasa negatif. So, kuasa negatif lagi susah lah untuk setengah untuk faham cara nak pindahkan dia. So, ini dapat 1/32. So, R bawa ke kanan, kuasa 5, dia akan jadi, root 5. Alamak, saya padam, saya nak clearkan sikit tulisan saya. Maaf, ada tergelincir sikit kat sini. Okay. Alright. Pen, I need pen. Okay, sekali lagi.
R is equals to, buat root 5 ni bawa ke kanan dia jadi root 5 1/32. Okay, later I will show you how to tekan calculator lah. Tapi saya tulis dulu cara tekan dia. Ditekan 5 and then tekan shift, tekan kuasa sebab kita nak dapatkan ni buttonnya atas kuasa ni, and then baru buat 1/32 kan sama dengan, so from here you tekan calculator, nanti you dapat R is equals to negative, sorry ada negative kat sini kan, negative 4, negative, so R equals to negative 1/2. Okay, dah dapat nilai R, belum habis lagi, kita nak dapatkan pula nilai A. So ambil je antara salah satu ni, saya akan ambil nilai yang pertama lah. So nilai A, substitute R into 1. So kita ada A times negative 1/2 power 4 equals to 4. So A times (1/16) panjangnya 4 pula. A is equals to 4/1/16. Mesti ada yang tanya kenapa saya tak darab terus. Kalau korang pandai boleh darab terus. Sometimes ada certain kita yang lagi selesa untuk darab bahagikan. Kita dapat A is equals to 64. There you go. The value of R is negative 1/2. The value of A is 64. Okay, and then soalan E dah settle. Soalan B, 12 term. So untuk dapatkan 12 term, maknanya dah dapatkan T12. A times R to the power of 12 minus 1. So this is equals to, tekan terus calculator, 64 negative 1/2 power of 11. Negative 1/32. Okay, selesai. So I nak highlightkan kat sini. First kali kita kena buat T5, dapatkan T5. T10, dapatkan T10 punya equation. T10 bagi T5. And then dah dapat R kuasa 5. Bawa kuasa 5 ke kanan. Kalau kuasa 5 lah. Kalau awak kira dapat kuasa 6, bawa punca kuasa 6 ke kanan. Cara nak tekan dia yang ada kat bawah ni. Ini saya masukkan kat dalam box lah. Takut nanti bila check balik korang pening pula. Okay. This is how you tekan calculator. Tak ada kaitan pun dengan pengiraan ni. And then you dapat nilai R. So dah dapat nilai R. Masukkan balik dekat dalam persamaan untuk dapatkan nilai A. Dah dapat nilai A dengan R. Masukkan dalam persamaan sebab kita nak jawab soalan ni. So T12 is equals to negative 1/32. Alright. Okay, sekarang kamu dah ada nilai, kamu diberi satu geometric progression. Dalam geometric progression ni kamu ada variable. Kita nak, matlamat kita adalah kita nak dapatkan nilai variable dalam geometric progression ni. So step 1 adalah kita mesti kenal pasti nak guna formula apa. So macam mana cara nak tahu nak guna formula apa? Kita tengok maklumat yang ada dalam soalan. So the main focus in this question is, this is a GP. Kalau selalu kan dia akan bagi nilai A lah, nilai R lah, ataupun TN. Sekarang dia tak cakap apa-apa, dia cuma cakap ini adalah GP je. Jadi kalau maklumat hanya diberi bahawa dia adalah GP, kamu kena gunakan sifat geometric progression, iaitu R1 sama dengan R2. This is the properties of geometric progression. Jadi berdasarkan R1 sama dengan R2,
kamu kena gunakan pengiraan R ke atas awak punya sequence awak lah, sequence of progression. Okay, so untuk R1 kita ambil pasangan yang depan ni, ini dan juga ini. Ingat formula R, yang kanan bahagi yang kiri. So R1 ialah X plus 3 divided by X minus 3. Manakala R2 pula, ambil yang ini dengan yang ini pula. Yang kanan 4X tambah 3, yang kiri X tambah 3. So, kanan bahagi kiri. Okay, and then macam nak selesaikan? Kena buat cross multiply. So, yang bawah akan darab ke atas. Here you will have X plus 3, X plus 3 equal, and then yang ini memang kat kanan, 4X plus 3 darab dengan yang bawah ni, X minus 3. Right, so ini you expandkan macam you expand quadratic biasalah. So I will expand it laju-laju sikit. X times X, X times 3, 3 times X, 3 times 3. And I will also simplify kat siap-siap lah. X square plus 6X plus 9, and the right hand side 4 times X, 4 times negative 3, 3 times X, 3 times negative 3. I expand and simplify, so I will get 4X square negative 12 plus 3 negative 9X, 3 times 3 negative 9. Okay, how to solve this one? Yang ini mesti gunakan quadratic. Okay, so kalau nak selesaikan quadratic, mesti jadikan right hand side dia equals to 0. So from here, X square, bawa ni semua ke kiri. Minus 4X square plus 6X minus 9X plus 9, ni bawa ke kanan ke kiri, plus 9 equals to 0. Simplify, negative 3X square plus, I think I got somewhere wrong, oh negative positive 15X plus 18 equals to 0. And you guna calculator, tekan mode 3 kali, gunakan EQN mode, ambil power 2, so you will have A equals to negative 3, B equals to 15, and C equals to 18. Tekan, so you will have X equals to 6, and X equals to negative 1. Negative 6 pula. Sorry. Negative. Buka eraser. Yes, I want eraser. Okay. X equals to 6. X equals to negative 1. Okay. Mana satu jawapan yang kita nak pilih? Cara nak pilih dia, kamu kena tengok syarat. Dia kata all the terms are positive. Apa maksudnya? Maksudnya apabila kamu substitutekan X ni, sekarang kan kita punya susunan X minus 3, X plus 3, 4X plus 3. Ini kita punya sequence progression kita. So, apakah nilai yang bila dimasukkan ke dalam X ni yang akan menghasilkan nilai positif? So, saya akan cuba gunakan kedua-dua nilai. So, contoh saya ambil nilai saya 6. I took 6. So, 6 ni kita akan gantikan kat dalam persamaan ni. 6 tolak 3. So, saya ambil pula negatif 1. Saya masukkan kat sini. Contoh. Negatif 1 tolak 3. Negatif 4. Masalah sekarang ni negatif 4 ni nilai dia negatif. Tapi syarat kita dia nak positif je kan. Maknanya
ini tak memenuhi syarat. Meaning, negatif 1 ni tak boleh dipilih sebagai jawapan akhir. So, nak pilih jawapan yang mana? Therefore, X is equals to 6. Sebabnya, sebab bila masukkan X dalam persamaan, kamu akan dapat nilai positif. So, ini jawapan akhir kita. Alright. Next is, macam mana cara nak dapatkan bilangan N. Bilangan terms dekat dalam geometric progression. So, this is your sequence lah ni, your progression. As usual, this will be your A. And R adalah hasil bahagi. Saya contohlah, saya ambil yang pasang belakang ni. So, R is equals to 8 over 16. Equals, saya nak guna perpuluhan. Tak nak guna pecahan. So, 0.5. Okay, and then kita ada nilai terakhir. So, nilai terakhir kita as usual ialah Tn. Okay, apa yang kita nak cari? Kita nak cari N. Sebab kita nak cari find number of term. Maknanya kita nak cari nilai N. Okay, so we have Tn. Itu satu formula. A to the power of AR to the power of N minus 1. Okay, so nilai AR to the power of N minus 1 kita adalah A 32 times R 0.5 to the power of N minus 1 equal to 1 over 32. Kejap. Sekarang nilai ni pecahan kan? Saya nak tarik balik yang ni, saya nak guna pecahan juga. Lepas ni kita tengok kenapa kita kena guna pecahan. Sekejap, saya padam. Saya tukar ni jadi pecahan. Sorry ya. Okay, ni saya jadikan 0.5 adalah 1/2. Kita tulis balik. Tak apa, ambil masa sikit. Okay, here your R is 1 over 2. Kat sini pun 1/2. Okay, sekarang kita kena bawa 32 ni ke kanan. Maksudnya ini operasi darab. Bila dibawa ke kanan, yang ini akan maintain lah. 1/2 kuasa N tolak 1. Tak ada perubahan. Belah kanan ni, basically dia memang dah ada 1/32 kan. Kita bahagikan lagi dengan 32. Tak apa, tak ada masalah. Guna je calculator. So, mesti buat kurungan Yang pertama, yang atas tu, bracket 1/32. And then, you nak buat per lagi sekali boleh. Nak buat bahagi pun boleh. Bahagi 32. So, you will have on the left hand side, here's my pen. Awak ada 1/2 kuasa N minus 1. Kat sebelah kanan, kamu ada 1/1024. Okay, macam mana nak selesaikan? Caranya adalah, you ambil kalkulator, you tekan 1/2 kuasa 1. Lepas tu, tekan lagi kuasa 2, kuasa 3, kuasa 4. Maksudnya, you cuba tekan banyak kali. Sampai you dapat 1/1024. Okay. So, buat 1/2 kuasa 6 contoh. Dapat 1/64. So, bukan. So, 1/2 kuasa, make sure dia tak kurungan 10. Contohlah 10. Yes, I got it. So, bila kita tekan calculator, kita dapat 1/2 kuasa 10 sama dengan 1/1024. So, nak buat apa sekarang? Ini kena letak dekat sebelah sini. Okay, so kiri ni memang tak akan berubah lagi. Yang kanan, kan kita dah cuba-cuba tekan kan? Kita dapat 1/2 kuasa 10. Sebab matlamat kita adalah kita nak buat, kita nak buat comparison pada kita punya kuasa. Maknanya kat sini sekarang awak punya kuasa ni dengan kuasa ni dah boleh dia buat comparison sebab base kita dah sama. Alright. Jadi
keluarkan kuasa saja. N minus 1 is equals to 10. N equals to 10 plus 1, 11. Therefore, N is equals to 11, the final answer. Alright, so sampai kat situ kita dah belajar semua jenis bentuk soalan untuk geometric terms in geometric progression. So next part is sum and sum of infinity.